warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid UK Perdana, menggunakan kitab Kekeliruan Ummat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 114 114 berkaitan dengan hadis jariyah. Sebelum kita pergi kepada isi kandungan kitab, mungkin elok kita ingatkan kepada diri kita masing-masing tentang adab-adab di dalam majlis ilmu, supaya dengan menjaga adab ini insya-Allah ilmu yang kita peroleh itu menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Ini saya setelah sebut dahulu ketika saya mula-mula berkuliah di sini, tapi elok kita peringatkan, yang mana kita terus boleh amalkan dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri. 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin. Pertama, daripada adab yang zahir, sekiranya kita tidak ada kecacatan, tidak ada keuzuran, pilihlah cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu, sama ada kita duduk iftirash sebagaimana dalam tahiyat awal, atau kita duduk tawarruk sebagaimana dalam tahiyat akhir, ataupun kita duduk tarabbuk, iaitu duduk bersila. Elakkan dalam majlis ilmu seumpama melunjurkan kaki, memeluk lutut dan yang seumpama dengannya. Cara duduk begitu ketika bersukan, rehat main badminton, boleh. Tapi kalau dalam majlis ilmu itu tidak sesuai. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita itu bersembang-sembang, berlawak jenaka atau menyibukkan diri kita dengan gadget, kecuali gadget kita itu kita gunakan untuk mencatat. Ada yang sebegitu, yang itu silakan. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang menjadi wasilah antara kita dan ilmu, bukan saja manusia yang menyampaikan, ustaz, guru, pensyarah, syekh, maulana, kiai dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, seumpama kitab yang kita gunakan ini juga kita muliakan, dengan tidak kita letakkan di atas lantai, tidak juga kita tindih dengan handphone, dengan kunci kereta dan sebagainya. Sebaliknya kita ribai atau kita letak di atas rihal. Lebih-lebih lagi kita tahu kitab agama ni ada ayat suci Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi SAW, maka tak sayugia kalau kita letak di bawah. Satu adab yang batin yang tidak ada orang tahu adalah sentiasa dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri, niat kita itu adalah semata-mata untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat lain. Moga-moga dengan duduknya kita dalam majlis ilmu itu menjadi sebab Allah Taala ridha kepada kita. Baik.
Sekarang kita pergi kepada isi perbincangan kitab ini, hadis jariyah. Jariyah ni asal maknanya sesuatu yang berlari atau berjalan. Sebab tu kita sebut sedekah jariyah, iaitu berjalan pahala sedekah itu walaupun selepas kematian orang yang bersedekah. Beza dengan sedekah yang one off, misalnya kita sedekah makanan dapat pahala. Tapi setakat itulah, one off, sekali saja. Tapi kalau sedekah kita itu dalam bentuk membina masjid, membina hospital, membina sekolah, membina jalan raya dan seumpama dengannya, maka selagi mana dimanfaatkan, walaupun yang bersedekah telah meninggal dunia, masih lagi pahala itu berjalan. Jadi itu maksud jariyah tu, yang berjalan. Tapi jariyah dalam konteks hadis ini adalah merujuk kepada hamba wanita. Ya, jariyah di sini maknanya hamba wanita ataupun budak perempuan wanita, yang statusnya adalah hamba. Ia adalah hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya hadis sahih, dari segi status hadis sahih, bukan hadis yang dhaif. Yang merujuk kepada seorang jariyah, iaitu seorang budak atau hamba perempuan milik siapa? Milik Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang soal keimanan sebelum dia itu dimerdekakan. Ketika Nabi SAW bertanya kepada jariyah tadi, kepada hamba tadi, aina Allah, kalau kita terjemah aina Allah, di mana Allah? Lalu jariyah tersebut menjawab fis sama, di langit. Jadi kata kawan-kawan kita yang berpegang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat, dan tempat Allah itu di langit, kata dia inilah dalilnya. Inilah dalil ataupun salah satu dalil pegangan kami bahawa Allah Taala itu di langit. Jadi macam mana kita memahami hadis jariyah ini? Apa pendapat muhaddisin terlebih dahulu, ulama-ulama ahli hadis tentang hadis jariyah ini? Hadis tersebut secara matannya, an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li. Daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, saya dahulu ada punyai seorang hamba wanita yang kerja dia menjaga kambing untuk saya. Jadi hamba ni ikutlah tuan dia suruh buat kerja apa, bersih rumah ke, jaga binatang ternakan ke, berah susu kambing ke, ikutlah. Tapi hamba wanita ini ditugaskan menjaga kambing. Tapi ada kisah yang lebih panjang, ada kambing itu tak silap saya dimakan oleh serigala. Jadi tuan dia ni marah, macam dia tak jaga dengan elok, lalu dia pukul hamba ini dan dia rasa menyesal kerana memukul hamba itu. Lalu dia berniat, kalaulah hamba ini seorang wanita yang beriman, saya tu mahu merdekakan dia, tak mau lagi dia jadi hamba. Jadi qultu ya Rasulullah afala u'tiquha, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah sepatutnya aku tu memerdekakan dia? Qala i'tini biha, lalu Nabi SAW bersabda, bawa hamba perempuan itu ke sini. Fa'ataituhu biha faqala laha, lalu aku pun membawa hamba perempuan tersebut, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada hamba itu, aina Allah, di mana Allah? Qalat, lalu hamba perempuan itu menjawab, fis sama, di langit. Lalu Nabi SAW bertanya, man ana, saya ni siapa? Qalat, anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW berkata kepada Muawiyah tadi radhiyallahu anhu, a'tiqha fa innaha mu'minatun, merdekakanlah dia kerana sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Jadi di sinilah kawan-kawan kita kata, pertama kata dia hadis ni sahih, kita berpegang dengan hadis sahih. Yang kedua, apabila
hamba wanita ini menjawab dua perkara. Pertama, kata dia Allah tu fis sama, dan bahawa Nabi SAW itu adalah Rasulullah. Nabi SAW mengatakan dia orang beriman. Berarti betul lah Allah tu di langit. Baik, dari segi sudut kedudukan hadis, sebahagian muhaddisin mengatakan hadis ini adalah hadis yang muttarib, walaupun status di sisi Imam Muslim misalnya adalah hadis ini hadis yang sahih, tapi dia adalah hadis yang muttarib, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz matan yang berbeza-beza dan saling bertentangan, sehingga menjadikan dia dhaif. Dari segi nak ambil dalil tu dhaif. Dari segi matan dia tu, perawinya tu, kualiti perawinya, sambung tak bersama sanad, sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat dan tidak lupa bahawa status dalil dalam akidah, kerana isu adakah Allah Ta'ala bertempat atau tidak bertempat ni isu yang asas dalam akidah, isu yang penting dalam akidah. Maka dalilnya sepatutnya adalah dalil yang qat'i. Qat'i maknanya dalil yang tidak ada keraguan. Hadis yang sahih tapi tidak mutawatir masih ada sedikit keraguan. Kalau kita masih ingat bab yang keberapa itu kita cerita tentang hadis dhaif, bab keempat ni kalau tak silap saya. Bila kita cerita tentang hadis dhaif, kita terangkan hadis kalau diriwayat oleh bilangan perawi yang cukup ramai, sekira-kira mustahil seramai itu tersilap, terlupa dan sebagainya, maka status hadis itu dari segi subut adalah qat'i, tidak diragui lagi. Kemudian dari segi subut juga, adakah hadis itu daripada Nabi SAW ataupun tidak. Kalau hadis itu diriwayat secara ahad oleh bilangan yang tidak sampai mutawatir, mungkin seorang perawi, mungkin dua orang perawi, tak sampai bilangan yang mutawatir, maka hadis itu statusnya zanni, maknanya tak sampai yakin, tak sampai 100%. Kerana seorang dua orang boleh jadi terlupa, boleh jadi tersilap, Baik, walaupun begitu, ulama hadis buat kerja lebih. Yang zanni tadi mereka kaji pula dari segi perawinya macam mana, kuat tak ingatannya, dipercayai tak orangnya, sanadnya bersambung atau terputus, Maka apabila didapati kualiti perawinya bagus mengikut kriteria yang ditetapkan oleh pakar-pakar hadis, kemudian sanad juga tidak ada masalah, bersambung elok, maka kemungkinan besar hadis itu memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahih. Sahih ini maknanya kemungkinan besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diamalkan. Sementara kalau kualiti perawi itu ada masalah di sana sini, mungkin pelupa orangnya ataupun sanadnya terputus, tak bersambung dengan elok, maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebagus macam yang tadi. Persentage itu rendah, Maka itulah disebut hadis yang tidak sahih ataupun dhaif. Bukan makna hadis dhaif tu confirm Nabi tak kata. Boleh jadi Nabi kata, tapi possibility itu tak sebagus hadis sahih. Namun kedua-duanya, sahih dan dhaif, to a certain extent, ada keraguan berbanding dengan yang mutawatir tadi, langsung tidak ada keraguan. Tapi tidak berarti hadis sahih itu tak perlu amal. Hadis sahih itu oleh kerana kemungkinan besar dikatakan oleh Nabi SAW, maka masih wajib kita beramal. Itu daripada sudut apa kita sebut as-subut. Adakah daripada Nabi SAW ataupun tidak. Dan sudut yang kedua adalah dilalah. Lafaz menunjukkan kepada makna, boleh jadi Al-Quran juga qat'i dan zanni. Al-Quran semuanya mutawatir, confirm daripada Nabi SAW. Tapi perkataan ni dalam Al-Quran makna apa? Kalau perkataan itu hanya ada satu makna, tak ada kemungkinan yang lain, maka qat'i. Tapi kalau perkataan itu ada kemungkinan makna ini, ada kemungkinan makna satu lagi, ada kemungkinan makna yang lain, mungkin hakiki, mungkin majazi, maka ketika itu namanya zanni. Kalau orang kata Al-Quran juga ada keraguan, maksudnya daripada sudut lafaz menunjuk kepada makna. Daripada sudut
itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada keraguan. Ya. Baik. Jadi begitu juga hadis. Hadis walaupun mutawatir sekalipun, ia hanya yakin daripada sudut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi makna dia, tengok lafaz dia. Kalau lafaz dia itu tidak menanggung makna lain, hanya satu makna, maka itu yakin. Tapi kalau lafaz itu boleh jadi makna ini, makna itu, maka dia zanni ad-dilalah. Ingat ya, ada dua. Satu as-subut. Subut ini ada yang qat'i, ada yang zanni. Satu lagi dilalah. Sama juga, ada yang qat'i, ada yang zanni. Maknanya yang qat'i dari segi subut. Confirm ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada ragu-ragu. Masih boleh jadi zanni dari segi dilalah. Baik. Hadis ini tidak hadis mutawatir. Walaupun hadis sahih, maka dia masih lagi zanni, tapi zanni dia itu sedikit. Tapi bila ditambah dengan zon daripada sudut makna, maka itu tidak menjadi satu dalil dalam akidah. Tak cukup kuat untuk menjadi dalil dalam akidah. Antara sebabnya adalah pertama, muttarib. Ada riwayat yang lain yang mana tidak ada pun Nabi SAW bertanya aina Allah. Tapi Nabi SAW bertanya sesuai dengan seseorang itu dianggap orang Islam, iaitu tentang dua kalimah syahadah. Adakah menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa aku, iaitu Nabi SAW itu adalah Rasulullah. Ada lafaz begitu? Tak ada. Aina Allah tidak ada. Maka bila ada pertentangan sedangkan riwayat yang sama, maka itulah disebut sebagai ittirab, ya. Kalau terjemahannya kegoncangan. Tapi dia telah takrifkan tadi, lafaz matan berbeza dan saling bertentangan, sehingga menjadikannya dhaif. Bukan dhaif dari sudut perawi, dhaif daripada sudut makna dia. Sebahagian yang lain pula menganggapnya sahih. Namun hadis ini bukan bermaksud, ada sebahagian ulama dia tak tengok daripada sudut muttarib tadi, ada kegoncangan tadi, tapi dia lihat daripada sudut makna. Jadi bukan bererti Allah mendiami langit, tetapi bahawa kedudukan Allah yang sangat tinggi dan mulia, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kan kita tahu Imam Nawawi syarah hadis dalam Sahih Muslim, lalu beliau menyebut dalam syarahnya, qaulu aina Allah su'alun anil makanati la anil makan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah, itu adalah soalan tentang kedudukan, darajat, bukan tentang tempat. Bahkan dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang ada pertanyaan demikian. Misalnya ada orang buat permohonan, lalu permohonan dia ditolak oleh pihak yang berkenaan. Lalu dia jumpa seorang pegawai, dia kata tolonglah timbangkan balik permohonan saya ni, kalau boleh diluluskan. Jadi kata pegawai itu, yang tolak permohonan tu siapa? Dia pun tunjuk surat. Oh, rupanya bos yang paling tinggi sekali, ya, yang lebih superior kepada pegawai yang dia jumpa tadi. Jadi pegawai itu kata, saya dah tak boleh buat apalah tuan, ya, yang tolak ni bos saya, ya, di mana saya bandingkan dengan dia? Di mana di situ bukan tempat, di mana di situ bercerita tentang kedudukan. Di mana saya nisbah kepada bos saya. Kalau bos saya dah tolak, saya dah tak boleh tolong lah, sebab kedudukan saya itu rendah daripada dia. Jadi di mana itu tidak semestinya bererti dengan tempat, boleh jadi dengan kedudukan. Itu yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan jawapan fis sama itu mempunyai makna bahawa darajah dan kedudukan Allah yang maha tinggi, ya. Kerana as-sama ini tidak semestinya merujuk pada tempat, tapi juga boleh menjadi majaz, kinayah kepada ketinggian dari segi darajah. Tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada jariyah tersebut tentang tempat, iaitu di mana Allah. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit. Kerana dalam hadis-hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain, yang menentukan keimanan seseorang itu adalah dua kalimah syahadat, bukan pertanyaan aina Allah.
Menetapkan Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di suatu tempat. Sedangkan Allah ada tanpa tempat. Ya. Allah maujudun, wujud, bila makanin, tanpa ada tempat. Okay. Sepakat antara kita dan kawan-kawan kita yang berpegang bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit, bahawa langit itu makhluk Allah. Itu tak ada khilaf. Khilaf antara kita dan mereka adalah kita kata Allah wujud tanpa bertempat. Mereka mengatakan Allah wujud tetapi tempat tu ada. Mana tempat Allah? Di langit. Itu beza dia. Tapi tidak ada khilaf antara kita dan mereka bahawa langit itu makhluk. Mereka pun tak kata langit itu Tuhan misalnya, tidak. Bila makhluk berarti baharu. Makhluk terjemahannya sesuatu yang diciptakan. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Berarti sebelum diciptakan, langit tidak wujud. Dan sepakat juga antara kita dan mereka bahawa Allah bukan makhluk. Itu tak ada khilaf. Berarti Allah wujud tanpa ada permulaan. Itu yang kita sebut dalam sifat 20 qadim. Ya, Allah bersifat qadim itu berarti menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Lain daripada Allah ada permulaan. Ya, baik. Berarti sebelum wujudnya langit, Allah Ta'ala wujud. Bukannya Allah Ta'ala wujud setelah ada langit baru Allah Ta'ala wujud, tidak. Ya, sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan arasy, Allah wujud. Maka Allah wujud tanpa langit, tanpa arasy itu yakin. Maka al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Mungkinkah hadis ini makna memang Allah bertempat? Mungkinkah hadis ini menceritakan tentang ketinggian darajah Allah Ta'ala? Mungkinkah hadis ini tak, riwayatnya ni, lafaznya tak betul kerana hadis lain tidak ada perkataan macam ini? Itu ada keraguan. Allah tak bertempat tu dah yakin. Tiba-tiba oleh kerana sudah ada langit, sudah ada arasy, berubah Allah tu jadi bertempat. Itu bukan sifat Allah. Berubah tu adalah sifat makhluk. Jadi sebenarnya jelas kalau mereka itu faham dengan ayat-ayat muhkamat yang menafikan keserupaan Allah Ta'ala dengan makhluk, yang menafikan Allah itu berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala menciptakan arasy bukan kerana Allah berhajat kepada arasy untuk duduk di atas arasy, tidak. Tapi untuk menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga kita kata Allah cipta malaikat. Malaikat ini tugasnya macam ni, malaikat ini tugasnya macam ni. Bukan kerana Allah tak mampu nak uruskan kalau tak ada malaikat, bukan. Jadi jangan kita sangkakan oleh kerana Allah ciptakan arasy dan langit, maka Allah berhajat kepada arasy dan langit untuk bertempat di situ. Kesepakatan yang ketiga antara kita dan mereka. Elok kita cari poin-poin yang persamaan. Kalau kita hanya fokus kepada perbezaan, nanti tak nampak kat mana kita punya common ground. Ya. Common ground pertama, langit adalah makhluk. Ya. Common ground yang kedua, Allah bukan makhluk, iaitu Allah wujud tanpa ada permulaan. Ya. Common ground yang ketiga adalah kita dan mereka sama-sama menolak i'tiqad yang dipanggil al-hulul wal ittihad. Kita kata i'tiqad macam tu batil dan bawa kepada kufur. Ya. Mereka juga setuju. Mereka yang mengatakan Allah bertempat di langit juga mereka menolak i'tiqad al-hulul wal ittihad. Al-hulul ni makna Allah tu bertempat pada makhluk. Kan ada ajaran sesat. Ya, dia kata Allah masuk dalam diri dia. Ya. Jadi kena ikutlah apa yang dia cakap kerana Allah yang dalam diri dia. Bukan dia bercakap. Allah yang bercakap dalam diri dia. Lalu kalau metaforika lain. Kalau metaforika dalam hadis pun ada kan. Bila Allah kasih pada satu orang, maka Allah lah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Ya, Allah lah penglihatan yang dia melihat dengannya. Itu metaforikal. Bukan Allah jadi telinga dia, Allah tu jadi mata dia, bukan begitu. Kalau secara hakiki itu batil. Ya. Ataupun ittihad.
Allah tu bersatu dengan kita. Bersatu dengan makhluk. Sebati. Ya, Allah dengan makhluk tu bersatu. Kita tolak akidah macam itu. Mereka juga tolak akidah macam itu. Tapi tidakkah mereka perasan bila mereka mengatakan Allah itu berada di atas arasy atau bertempat di atas arasy, berarti itu adalah al-hulul. Berarti Allah itu bertenggek pada makhluk dia. Sedangkan dia tolak i'tiqad al-hulul. Kebetulan dengan tajuk ini, kalau boleh saya rujuk kepada soalan yang ditanya oleh saudara saya di Terengganu, dan dia pun ditanya oleh orang tentang perkara ini. Hati-hati ya, golongan ini yang nak mengatakan Allah bertempat di langit ni macam-macam. Dan pada ayat Quran dia petik perkataan salaf, perkataan salafus soleh, perkataan para ulama, yang mana dia memahamkannya seperti menyokong pendirian dia, padahal tidak. Baik, di sini dia buat satu poster. Poster dia ni slogannya, kebenaran hanya dengan manhaj salaf. Tak ada masalah lah tu. Kita okey je. Kita juga setuju. Agama ni kita kena ikut salaf, iaitu sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Yang kita tak setuju dengan golongan ini, mereka ni mewar-warkan manhaj salaf, padahal manhaj mereka bukan salaf. Salaf tidak memahami ayat mutasyabihat dengan makna zahir yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Itu bukan pegangan salaf. Salaf kebanyakannya tafwid. Mereka serah makna itu kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan pastilah yang layak dengan Allah. Tapi golongan ini tak. Contohnya beza antara salaf dengan yang mendakwa ikut salaf. Salaf dalam istiwa, mereka meyakini bahawa istiwa itu maknanya makna yang layak dengan Allah. Begitu. Yang mengaku ikut salaf, mereka kata istiwa itu berarti Allah bertempat di atas arasy, tapi dengan cara yang layak dengan Allah. Jadi dengan hujung tu kita kadang-kadang jadi confused. Macam sama dengan salaf. Tak, salaf makna dari awal lagi diserah kepada Allah, dengan keyakinan makna yang layak dengan Allah. Yang mengaku ikut salaf, mereka dah letak makna yang tak layak dengan Allah, iaitu bertempat. Kemudian mereka cuba cover. Misalnya dia kata Allah mempunyai tangan, tapi tangan Allah tu yang layak dengan Allah lah. Jadi dengan dia kata tangan dengan dia kata anggota badan tu sudah tidak layak dengan Allah. Jadi hujung ayat tu dah tak sesuai. Serupa juga kalau orang yang mengatakan bahawa berdasarkan ayat Al-Quran, nasullaha fanasiyahum. Kalau kita terjemah, mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Lalu dia kata Allah bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah. Ada ke lupa yang layak dengan Allah? Maka tak ada ahli tafsir yang menafsirkan nasiyahum itu dengan makna Allah lupa. Jadi hati-hati ya, dakwaan konon ikut salaf. Jadi saudara saya ni forward soalan yang ditanya oleh orang kepada beliau. Ramai yang kata kenapa perlu sibuk-sibuk bab Allah kat mana? Ini sebabnya. Dia nak jawab kenapa kita kena bincang Allah di mana. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, diletak dalam bracket, iaitu murid kanan Imam Syafi'i ya. Yang diguna ulama Syafi'iyah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk justify pegangan dia. Dia ambil terjemahan saja. Tidak sah tauhid seseorang sehinggalah dia tahu bahawa Allah berada di atas arasy dengan sifat-sifatnya. Kita baca imam dalam mazhab Syafi'i sendiri pegang macam ni, Allah bertempat atas arasy. Sebab apa? Dia tambah kalimah berada. Padahal kalau kita rujuk yang nas asal dalam bahasa Arab, tidak ada konotasi bertempat tu. Bahkan sebaliknya menunjukkan bahawa beliau menafikan Allah Ta'ala bertempat atas arasy. Tapi dia punya putar belit, dia kata tidak sah tauhid seseorang sehinggalah dia tahu bahawa Allah berada. Berada mana bertempat? Berada di mana? Di atas arasy dengan sifat-sifatnya. Tengok kalam yang sebenar daripada Imam Al-Muzani dalam Syiar A'lam Nubala. Yaqulu, beliau berkata, Imam Muzani berkata, la yasihu li ahadin tauhidun, tak sah bagi seseorang itu tauhid,
hatta ya'lama, sehinggalah dia tahu anna Allah Ta'ala 'alal arsy bi sifatihi, bahawa Allah Ta'ala dikatakan 'alal arsy, atas arasy, bukan dengan zat, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya. Jadi ayat tu menolak sebenarnya Allah bertempat. Alal arsy itu ditambah berada di atas arasy. Padahal alal arsy ini terjemahannya atas arasy saja. Atas tidak menunjukkan sentiasa tempat. Ya, atas juga menunjukkan kekuasaan. Misalnya dia yang atas sekali. Dalam jabatan ni dia yang paling atas. Tapi pejabat dia kat bawah. Taklah, atas daripada segi kekuasaan dia, bukan tempat dia. Jadi begitu juga di sini. Jelas Imam Muzani sebut alal arsy bi sifatihi, ai la bi zatihi. Allah Taala bukan dengan zatnya atas arasy, tapi dengan sifatnya. Lalu ditanya lagi. Ditanya oleh orang yang bersembang dengan Imam Muzani, iaitu Muhammad bin Ismail At-Tirmizi, dia bertanya, qultu lahu. Lalu aku bertanya kepada Imam Muzani, mislu aisyai, yang kamu kata Allah Taala atas arasy dengan sifatnya tu, contohnya macam mana? Lalu dijawab oleh Imam Muzani, sami'un basirun alimun. Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi arasy itu tertakluk pada pendengaran Allah. Allah Ta'ala maha melihat. Jadi arasy itu tertakluk pada penglihatan Allah. Allah itu maha mengetahui. Jadi arasy itu tertakluk kepada ilmu Allah. Itu maksud alal arsy bi sifatihi, bukan bi zatihi. Tapi pandai ya, dia orang convert, terjemah, tambah satu perkataan yang tak ada dalam kataan asal bahasa Arab, iaitu berada, lalu dia sebarkan. Jadi kalau orang yang tak cermat, dia pun dah jadi confused. Oh, dia kata ulama Syafi'i pun setuju dengan dia orang bahawa Allah bertempat di atas arasy ya. Padahal kalam Imam Muzani itu sebalik daripada apa yang mereka dakwa. Jadi hati-hati ya. Mereka ini sama ada mereka selewengkan tafsiran Quran dan hadis, ataupun mereka selewengkan kalam para ulama. Biasanya strategi mereka ada tiga dalam bab nak menyokong akidah mereka yang batil. Pertama, memang dibawa riwayat yang palsu. Memang tak ada riwayat macam tu, tapi dinisbah pada Imam Syafi'i lah, pada Imam Abu Hanifah lah ya. Ataupun dia bawa riwayat yang sahih tapi diubah perkataan. Ini biasa juga berlaku. Kalau tak sesuai dengan selera dia, diubah. Misalnya dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah taala ya, Imam Nawawi cerita tentang ziarah kubur Nabi. Adab-adab ziarah kubur Nabi macam mana. Tapi oleh sebab mereka ni berpegang dengan fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah, musafir untuk ziarah makam Nabi SAW itu haram. Jadi kan tak kena. Imam Nawawi cerita tentang ziarah kubur Nabi, makam Nabi. Tak ada pun cerita kata haram musafir. Lalu diubah. Dia buat tajuk di situ, satu bab menceritakan ziarah masjid Nabi. Diubah perkataan kubur, makam kepada masjid. Satu perkataan saja, tapi seolah-olah menyokong pegangan mereka. Ataupun mereka petik betul mereka petik, tapi mereka selewengkan kefahaman. Bila salah kata mustawin alal arsy, ya betul, memang istiwa alal arsy itu Quran sebut, tapi dia seolah-olah mengatakan salah berpegang Allah itu bertempat atas arasy. Jadi hati-hati ya. Jadi kita lihat di sini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah tentang isu dakwaan mengatakan Allah wujud bertempat di langit atau di atas arasy. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Allah Taala wujud hal keadaan tak ada tempat. Dan Allah Taala sekarang ini sama sebagaimana Allah Taala dahulu, tak berubah. Kerana sebagaimana kita sebutkan, berubah itu adalah sifat makhluk. Riwayat Aina Allah bercanggah dengan Usuluddin, di mana seseorang tidak dihukum Islam atau tidak hanya dengan jawapan Allah di langit, kerana ia bukanlah kalimah tauhid. Ini masyhur lah. Adakah orang masuk Islam, kita mengajar dia, kamu nak masuk Islam, kamu kena kata Allah fis sama. Tak ada. Nak masuk Islam kena kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa di dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 15 orang sahabat. Jelas ya. Yang memasukkan orang sahabat Islam bukan dia nak kena kata Allah bertempat di langit, tidak. Iaitu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nabi SAW memberitahu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini maksudnya orang kafir. Ya. Hatta yashhadu, sehingga mereka itu menyaksikan alla ilaha illallah wa anni rasulullah, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku iaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai ya tentang hadis jariyah. Tuan-tuan kalau ada sebarang soalan silakan, kalau saya mampu jawab. Kalau tak ada, insya-Allah next di muka surat 118 tentang tawassul ya. Tawassul ini juga menjadi punca mereka melabelkan umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai ahlul bid'ah. Bahkan boleh jadi sebahagian mereka mensyirikkan ya, amalan tawassul apabila melibatkan tawassul dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. 118 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.